Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sebelum tu saya nak buat sound check. Kalau boleh dengar saya, sila komen mitos. Sila komen mitos. Kalau anda boleh dengar saya, sila komen mitos. Okey. Sebelum tu saya ucapkan selamat datang sahabat-sahabat yang menonton di Majalah Labu. Ni kita ada tetamu khas. Jadi kita akan kenalkan dia sebentar lagi. Okey. Kalau boleh dengar saya, sila komen um, mitos. Sila komen mitos. So saya harap tuan-tuan dan puan pun sahabat-sahabat yang di Majalah Labu, moga-moga anda kalau tengah makan sila menjamu selera dan pastikan air berdekatan, dan juga kalau yang bertugas, selamat bertugas. Tak apa, kita geng sama-sama. Okay. Alright. So kalau dengan saya, sila komen mitos. Sila komen mitos. Ah, Kalau anda boleh dengar saya, sila komen mitos. Topik hari ni kita cerita pasal mitos-mitos. So, saya nak tahu juga anda dari mana, anda berniaga ke, anda bekerja ke. Sila komen, sila komen. Okay. Kalau boleh dengar saya, sila komen mitos. Alright, terima kasih. Boleh dengar jelas. Alhamdulillah. Alright, tuan-tuan dan puan, terima kasih bersama kami. Hari ini kita sekali lagi Majalah Labu bersama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk membincangkan satu lagi topik yang menarik, iaitu mitos LHDN Malaysia. Bersama-sama kita di talian ialah Encik Wan Mustafa Hussein, pengarah bahagian bantuan teknikal um, audit Jabatan Pematuhan Cukai di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Terima kasih kepada kerana bersudi bersama-sama Majalah Labu pada tengah hari ini. Okey, Assalamualaikum Cik Wan, apa khabar, sihat? Waalaikumsalam, Cik apa ni Iskandar. Iskandar. Alhamdulillah sihat. Okey, sebelum kita nak mulakan ni, apa saya nak tanyalah, benarkah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia akan mengejar individu yang membeli kereta ataupun rumah secara cash? Boleh Cik Wan jelaskan, ataupun adakah benda ni betul? Okey, terima kasih Cik Iskandar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar semua. Ini adalah satu soalan yang sangat menarik untuk memulakan perbincangan kita pada tengah hari inilah. Ramai yang cakap jangan beli rumah ataupun beli kereta secara cash, nanti Lembaga Hasil Dalam Negeri cari. Sebenarnya jika anda semua tidak membuat apa-apa kesalahan di segi undang-undang negara dan adalah tidak salah nak beli aset secara cash selagi anda boleh buktikan bahawa daripada mana sumber wang tersebut diperolehi. Tetapi kita perlu risau untuk membeli aset secara cash jika kita tidak laporkan pendapatan yang kita perolehi kepada Lembaga Hasil Dalam Malaysia. Saya percaya ramai individu yang menjalankan perniagaan memperolehi keuntungan berlipat ganda dan tidak mustahil untuk membeli rumah maupun kereta ataupun apa saja aset secara tunai. Jadi untuk elakkan sebarang masalah, nasihat kita, pastikan anda lapor keuntungan perniagaan tersebut kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, kerana apa saja urusan atau pembelian aset sudah tentu direkodkan dalam sistem yang sudah tentu boleh diakses oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri sebagai bukti pendapatan diterima oleh kita. Jadi LHDN hanya menjalankan tanggungjawab sebagai salah satu daripada agensi di bawah Kementerian Keuangan yang berperanan untuk memungut dan mentakwil cukai negara, iaitu cukai langsung. Jadi saya juga Cik Iskandar ingin mengambil kesempatan sini untuk mengingatkan kita semua agar tidak mengambil mudah dalam urusan pencukaian,
sekiranya tidak mahu dikenakan apa-apa tindakan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 maupun Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan ataupun Amlakfa tahun 2001. Jadi Cik Iskandar dan juga para pendengar semua, saya suka menyebut bahawa ada 3 jenis kesalahan cukai yang telah diwatakan oleh Kerajaan Malaysia sebagai kesalahan yang agak berat, iaitu kesalahan pertama, kegagalan menghantar borang nyata bagi tahun taksiran. Ini maksud borang nyata adalah sama ada borang B, borang BE maupun borang C dan sebagainya. Jadi bagi kesalahan yang kedua adalah kita mengukuhkan pendapatan ataupun pembelanjaan yang tidak tepat ataupun yang salah lah. Dan juga mengelakkan diri daripada dikenakan cukai. Jadi sekiranya ketiga-ketiga kesalahan yang saya sebutkan tadi disabitkan, seseorang itu boleh dikenakan hukuman di bawah Undang-Undang Malaysia, iaitu di bawah Akta Cukai Pendapatan 19. Jadi dalam pada itu, nasihat saya kepada anda semua, pastikan sumber wang yang diperolehi untuk membeli aset secara tunai adalah sah di segi undang-undang, dan yang juga paling penting melaporkan pendapatan yang diterima kepada lembaga seperti, iaitu bagi mengelak sebarang masalah yang dihadapi pada masa hadapan. Itu saja. So, tu dia. So, that means kita kena wajib kita declarekan kita punya filing dari segi segala pendapatan dan juga expenses supaya dia tally lah dengan bila kita nak beli kereta ke nak beli rumah tu dia Yes. di okay. Alright. So tak adalah kejar semata-mata, sebab yalah kalau kita buat dengan yang betul, kita pun file pun dengan betul, insya-Allah tak ada masalah nanti. Tapi saya semua kita tanya, adakah dia ada limit dari segi, contohlah mungkin seorang peniaga ni dia ada dia beli kereta. So di sini ada dua kan, dua tempat where kereta sendirian ataupun untuk commercial. Jadi dari segi kalau dia membeli kenderaan, dia maksudnya bagi seseorang individu ataupun orang perseorangan yang menjalankan perniagaan, sama ada kita panggil perniagaan individu ataupun perkongsian lah. Kalau individu kita panggil 5OG, kalau perkongsian kita panggil di bawah kena hantar borang P lah. Jadi dan juga yang untuk perniagaan bagi yang syarikat, Sdn Bharad mereka mengisi borang C. Tetapi bagi individu yang membeli kereta, kita menganggap bahawa kereta persendirian dia adalah kereta perniagaan juga yang masuk ke dalam perniagaan. Kerana dari segi undang-undang negara, dia seorang individu yang menjalankan perniagaan, dia adalah satu entiti yang sama. Dia berbeza dengan kalau syarikat, dia kalau kereta tu digunakan dalam perniagaan syarikat, bermakna dia boleh menuntut apa-apa perbelanjaan, contohnya perbelanjaan penyertaan maupun halau modal. Jadi biasanya untuk file individu kita akan hak jugalah diikut kepada keadaan-keadaan ataupun norma-norma tertentu di mana kita menganggap dan juga bahawa sebahagian itu digunakan untuk persendirian. Jadi dia ada pencampuran lah di antara penggunaan aset itu untuk perniagaan dan juga untuk
persendirian. Okay. Alright. So pada sahabat-sahabat di Majalah Wo, kalau ada sebarang soalan boleh komen ataupun boleh tulis dekat di ruang komen. InsyaAllah nanti kalau kita ni ada ruang ni, insyaAllah kita tanyakan pada tamu khas kita Encik Wan nanti. Okay. So Encik Wan, nak tengok mitos yang seterusnya lah. Benarkah individu yang berniaga tidak perlu hantar borang cukai jika peniaga mereka mengalami kerugian? Mungkin zaman sekarang memang kita dah melalui pandemik COVID-19, kemungkinan kerugian itu ada sebab kita dah go through multiple MCO atau PKP. Adakah macam benda ni benar ke atau macam mana? Ya, satu persoalan yang bagus juga dah ditimbul sebagai mitos. Sebenarnya bila seorang individu yang menjalankan perniagaan, jika mereka mengalami kerugian tak perlu menghantar borang cukai, jawapan dia Encik Iskandar adalah tidak benar. Jadi dia kena hantar juga borang berkenaan, kerana saya suka ingin menyebut di sini bahawa kerugian daripada suatu tahun tu kita boleh bawa ke hadapan. Jadi katalah tahun seterusnya kita berlaku keuntungan, mana dia boleh tolak pada tahun yang kita ada untung. Sama juga daripada allowance modal seperti yang saya sebut tadi. Jadi juga kita kena tengok bahawa individu yang punya pendapatan perniagaan ini sebenarnya mereka tidak ada pendapatan minimum yang ditetapkan untuk mendaftar nombor cukai pendapatan. Ini sebenarnya tidak bermakna sama ada anda untung atau rugi sekalipun, maka mereka perlu melaporkan kepada Lembaga Hasil Negeri. Dan sebagai tambahan maklumat juga untuk anda semua bahawa tentang cukai pendapatan, individu yang layak dikenakan cukai bukan hanya dikira daripada pendapatan perniagaan ataupun profesion ataupun penggajian saja. Pendapatan lain juga perlu diambil kira, termasuklah dividen, faedah, diskaun, sewa, royalty, premium, pencen annuity dan juga lain-lain yang dikenakan cukai. Walau bagaimanapun, jumlah pendapatan yang dicukaikan ini tertakluk juga kepada jumlah perbelanjaan yang layak dituntut. Kalau mereka menjalankan perniagaan, perbelanjaan yang boleh dituntut adalah seperti sewa, premis, gaji pekerja, bil air, bil elektrik dan sebagainya yang berkaitan dengan perniagaan itu. Dan juga layak untuk menuntut pelepasan cukai selain daripada ribat cukai yang layak ke atas individu tersebut. Encik Iskandar, itu sajalah komen saya. Alright, okay. So kalau kita melalui kerugian, insyaAllah apa kita perlu buat adalah masih kena submit juga. Yes. Seperti biasa, walau untung tak untung, kita wajib juga hantar. Even saya pun percaya kalau let's say kalau syarikat tertutup pun kita kena hantar yang tahun terakhir operasi. Betul lah Cik Wan? Ya, betul. Okay. So kita boleh terus pergi ke topik mitos yang seterusnya lah. So sebenarnya benarkah kita tak perlu hantar borang cukai jika perniagaan kita ni dijalan secara kecil-kecilan? Mungkin ada yang buat perniagaan di goreng-goreng pisang ataupun yang kecil-kecilan yang mungkin dia freelance buat shooting gambar ke videographer ke kan. Adakah dia orang ni perlu hantar borang-borang cukai ke tak perlu hantar? Terima kasih Cik Iskandar. Jawapan daripada Lembaga Hasil Negeri adalah mitos berkenaan adalah tidak benarlah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bagi perniagaan kita tiada jumlah pendapatan minima untuk mereka dikenakan cukai.
Jadi asalkan anda menjalankan perniagaan, tidak kiralah kecil ke, besar ke, perlu daftar fail cukai pendapatan dengan lembaga hasil negeri dan seterusnya menghantar borang cukai untuk melaporkan pendapatan perniagaan mereka setiap tahun mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Perlu diingat bahawa perniagaan kecil atau besar, keuntungan yang diterima sedikit ataupun rugi harus lapor kepada lembaga hasil dalam negeri. Saya bagi contoh perniagaan secara dalam talian yang sering diusahakan oleh golongan wanita, terutamanya seri rumah, khususnya untuk menambah pendapatan keluarga. Dalam keadaan begini, mereka tiada kedai, perniagaan hanya dijalankan di rumah sahaja dan menggunakan handphone saja untuk memasarkan produk. Tetapi keuntungan yang mereka perolehi kadang-kadang boleh mencecah 4 ke 5 angka sebulan. Jadi Cik Iskandar, oleh itu kita tiada istilah perniagaan kecil-kecilan, tidak perlu lapor pendapatan. So mereka harus juga hantar ya? Ya, saya. Okey. Alright. Okey, alhamdulillah jelas. So yang seterusnya lah. So kita nak tengok yang mitos yang ni. Okay, benarkah kita masih perlu simpan resit-resit pembelanjaan dan dokumen-dokumen supporting dokumen atau yang berkaitan dengan cukai untuk tempoh 7 tahun? Kenapa 7 tahun? Adakah kena simpan? Adakah ada yang simpan setahun je pun cukup ke macam mana? Okey, untuk yang mitos yang keempat ini, jawapan kita tu memang benarlah. Kena simpan rekod selama 7 tahun untuk tujuan semakan dan audit lah sekiranya diperlukan. Mungkin ada orang kata susah untuk simpan semua dokumen tersebut dalam tempoh 7 tahun dengan alasan seperti dakwat pada resit telah kabur, terlupa, simpan di mana, terbuang dan sebagainya. Jadi di sini saya ingin kongsikanlah Cik Iskandar cara bijak untuk menyimpan semua rekod yang berkenaan. Jadi kerana bagi setengah orang dia tidak suka dompet ataupun handbag mereka dipenuhi dengan kertas-kertas ataupun resit-resit. Jadi untuk mengelakkan benda itu hilang, resit dan sebagainya hilang, jadi untuk mengelakkan juga dakwah kabur, saya nasihatkan anda untuk membuat salinan ataupun scan atau ambil gambar resit dan simpan dalam memori handphone ataupun dalam PC masing-masing. Kalau kita mempunyai banyak dokumen ataupun resit-resit, bolehlah kita membuat folder khas. Kalau boleh supaya lebih senang untuk disemak di masa hadapan. Ataupun yang cara mana-mana yang difikirkan sesuai untuk memudahkan anda semua untuk mencari semula resit. Dengan cara ini insya-Allah akan memudahkan anda dalam penyimpanan resit ataupun dokumen perbelanjaan bagi tempoh 7 tahun. Ada juga yang tanya, LHDN nak resit asal juga ke? Jawapannya adalah tidak. Semestinya perlu menghantar resit asal. Anda boleh hantar atau kemukakan dalam bentuk hard copy ataupun dalam bentuk soft copy. Persoalannya di sini, soalan daripada Cik Iskandar tadi, kenapa alasan resit perlu disimpan selama 7 tahun? Kerana selain daripada kita ada peruntukan undang-undang bahawa penyimpanan resit adalah dalam masa 7 tahun bagi 100 tahun taksiran. Bagi bila kita meminta resit-resit berkenaan itu untuk dikumpulkan
kepada lembaga hasil jika ada apa-apa perkara-perkara yang ingin kita dapatkan pengesahan. Ini logik dia kenapa Cik Iskandar, supaya seperti yang kita tahu bahawa dalam keadaan sekarang, dalam keadaan semasa, kita menghantar borang nyata cukai pendapatan lah. Sama ada borang B ke, borang BE ke, ataupun borang C ke, ataupun borang-borang yang berkaitan sama ada melalui e-filing ataupun secara manual. Kita juga menghantar pengiraan cukai. Kita sendiri sebagai pembayar cukai menghantar pengiraan cukai kita. Jadi pihak lembaga hasil sebenarnya mereka boleh untuk meminta dokumen ataupun resit-resit yang berkenaan berkaitan dengan pendapatan maupun perbelanjaan untuk mengesahkan pendapatan yang kita lapor itu adalah betul dan juga boleh diterima. Jadi kenapa logiknya kita minta para pembayar cukai untuk menyimpan resit-resit itu adalah selama 7 tahun. Itulah saya punya jawapan. Okay, so terima kasih Cik Wan menjawabkan misteri tujuh tu apa. Alright, so tapi di sini yang saya nak buat simpulannya, memang wajib kita simpan dan juga memang LHDN dia ada option nak simpan hard copy pun boleh dan juga soft copy pun boleh ya. Sebab setengah receipt, saya pun faham setengah receipt dia pakai printing yang dia panggil thermal printing kan, sebab kadang-kadang ink tu akan fade as beberapa bulan dan beberapa tahun semakin lama simpan dia semakin tak nampak langsung. So ada dari situ mungkin tips yang sangat bagus yang kita boleh amalkan untuk diri saya juga, to remind supaya kita boleh scan atau ambil gambar dan simpan dalam folder dalam komputer. And kat komputer pun saya pun nak buat satu pesanan juga, make sure kita pun ada backup file tu, sebab kan file corrupt ke apa, nyanyi tu nombor 1 lagi. Kita mungkin dah simpan cantik dah berapa tahun, mungkin 10 tahun, sekali hard disk kita corrupt ke apa, pastikan kita juga praktis amalkan backup pada file yang kita simpan. Bukan senang yang nak kumpul, memang it's not bukan satu aktiviti yang menarik ataupun fun untuk simpankan semua ni, tapi wajib sebab dia susah sekarang, senang kemudian. Dia punya tips untuk ini. So tak apa, it's okay. Kita mungkin dedicate satu hari, satu weekend, scan lah. Saya percaya sahabat-sahabat saya pun ada yang berkongsi dulu ni, dia ada berkotak-kotak receipt. So cara dia nak mengurangkan simpan bahan-bahan yang dokumen-dokumen ni, dia scan ataupun ambil gambar dan simpan supaya dia pun bolehlah hapuskan dokumen tu dengan secara elok dia, dan juga tak adalah makan space kat rumah kan. 7 tahun kau ada banyak, ada yang saya percaya mungkin ada yang mungkin real estate agent ataupun yang berniaga, ataupun macam Cik Wan share tadi, ada yang suri rumah buat side business kat online di rumah. So saya percaya dokumen tak akan bertambah, kita pun tak nak dah tersimpan kat rumah kita. Alright, okay, so soalan yang mitos seterusnya ni sangat famous lah. Benarkah pendapatan luar negara yang diperoleh daripada keuntungan online e-commerce seperti eBay ke, Amazon ke, kan, kripto, saham global, yang luar negara yang di seangkatan dengannya dikecualikan cukai? Ni mesti orang ramai nak tahu. Okey, soalan yang sangat menarik Cik Iskandar, dan saya percayalah soalan ini dan juga jawapan ini ditunggu-tunggu oleh penonton FB Live kita pada tengah hari ini, kerana memandangkan namanya pun majalah labur. Jadi sudah pasti soalan percukaian akan dikaitkan dengan pelaporan. Jadi kita sering ditanya, perlukah trader mata wang kripto isytihar pendapatan mereka dan seterusnya membayar cukai pendapatan bagi keuntungan daripada transaksi yang dijalankan. Secara amnya mengikut Akta Cukai Pendapatan 1967 telah memperuntukkan bahawa pendapatan yang sudah dihasilkan tetapi masih belum diterima sehingga akhir tempoh perakaunan
sama ada diperolehi dari Malaysia atau diterima di Malaysia dari luar Malaysia adalah dikenakan cukai. Layanan cukai terhadap pendapatan yang dijana melalui mata wang digital, saham dan mata wang asing adalah sama dengan layanan cukai pendapatan yang dijana melalui kaedah perniagaan konvensional. Dari segi akta kita, Akta Cukai Pendapatan 1967, kita tidak memperuntukkan layanan cukai secara spesifik terhadap cukai terhadap untung ataupun rugi yang timbul daripada urus niaga mata wang kripto, iaitu dari segi jual beli, medium pertukaran, menggantikan wang fiat, pelaburan ataupun juga pelumbung, saham dan pertukaran mata wang asing iaitu forex. Oleh itu dalam menentukan sama ada sesuatu keuntungan daripada urus niaga itu dikenakan cukai ataupun tidak, perlu untuk kita lihat satu persatu kes secara mendalam dalam menentukan sama ada wujudnya corak perdagangan atau dalam bahasa Inggeris averages of trade. Sekiranya urus niaga tersebut bersifat keuntungan modal dan juga pasif, maka seperti dilakukan sekali-sekala tidak terancang atau tidak bersistematik, maka keuntungan daripada urus niaga tersebut adalah tidak dikenakan cukai pendapatan. Sebaliknya, bagi pihak yang terlibat dalam urus niaga ini secara aktif, bersistematik dan juga berulang-ulang, di mana wujudnya corak pemerdagangan ataupun badges of trade tadi, maka pihak tersebut dianggap telah menjalankan suatu urus niaga atau profesion, dan keuntungan yang jana daripada urus niaga tersebut adalah dikenakan cukai pendapatan. Individu yang tergolong dalam kategori ini hendaklah mengemukakan borang B, iaitu individu yang menjalankan perniagaan pada atau sebelum 30 hari bulan Jun setiap tahun dan turut boleh mengambil kira semua perbelanjaan yang berkaitan dengan urus niaga yang dijalankan sebagai tolakan ketika mereka mengira keuntungan bersih daripada urus niaga tersebut. Bagi maksud pelaporan dan pembukaan borang cukai, nilai urus niaga adalah tukar kepada nilai wang tempatan, iaitu ringgit Malaysia. Secara khusus, bagi urus niaga mata wang kripto, nilai yang boleh digunakan adalah yang pertama, nilai pasaran barangan dan perkhidmatan yang terlibat, atau yang kedua, sekiranya tiada nilai pasaran, nilai dinyatakan dalam platform digital asset exchange yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security dan tertera pada laman web Bank Negara Malaysia. Itulah kita punya jawapan. Okay. So dia tak kisahlah kita buat bisnes dari segi dalam negeri atau dalam negara dan juga luar negara. Kalau itu sebagai sumber pendapatan, kita harus buat filing dan juga declare. Ya, betul tak Cik Wan? Ya, betul. Dia macam saya sebutkan tadi, kalau pendapatan itu tidak aktif dan sebagainya, mana ada wujud badges of trade, itu kita menganggap sebagai pendapatan perniagaan. Kalau dia terima daripada luar negara tetapi dia berada di Malaysia, itu dikenakan cukai. Cik sekalian. So kalau let's say saya nak touch base on Cik Wan share tadi. So let's say dia kata aktif kan. Kalau let's say sebagai pelaburan lah, kita tak kisah saham ke aset-aset lain, dia punya, let's say kalau kita seorang long term investor, macam kita mungkin simpan benda investment tu lebih daripada setahun, itu macam mana pula?
Dia Oh, kita tak jual lagi, kita mungkin simpan, kita simpan. Mungkin let's say lah kita dah rasa macam okay lah time ni kita nak cash out, kita pun nak retire ke apa, adakah duit itu akan let's say lah mungkin dia dah mungkin 10 tahun ataupun 3 tahun, adakah kita dikenakan juga cukai dari situ? Sebab kalau kita investor. terima kasih. Dia bila kita beli saham, kita memberi jangka masa yang panjang. Kita seorang yang pelabur dan mungkin kita tengok kita tak ada buat pinjaman ataupun kita buat untuk membeli saham tersebut, dan juga kita pun kata orang tu sekali-sekala. Dan macam saya sebut tadi, dia adalah satu keadaan pasif, ataupun dalam masa yang sama kita boleh, salah satu tandanya kita boleh tengok bahawa seseorang itu mempunyai pendapatan pasif yang lain. Kalau dia beli saham, mungkin dia akan dapat dividen dan sebagainya. Itu adalah salah satu daripada petunjuk-petunjuk. Apa yang itu boleh saya kata secara umum Cik Iskandar, tapi sebenarnya dia tengok kepada kes juga. Jadi kita tengok pada sama ada seorang tu mempunyai kepakaran, saya sebutkan tadi mempunyai ada pembiayaan, ada sistematik dan sebagainya, itu dalam keadaan lain. Jadi kalau katalah kita untuk pelaburan memang yang mudah kita tengok, dia tak banyak beli, mungkin dia pun jarang-jarang pasif, dan juga dia pun mempunyai ikan yang pasif seperti yang saya sebut tadi. Okay, alright. Okay, moga-moga semakin jelas sedikit. So mitos yang seterusnya. So bagaimana LHDN Malaysia membantu pembayar cukai, terutamanya yang terlibat dengan urus niaga wang digital ini dalam melaporkan pendapatan mereka? Seperti yang saya sebut tadi, pembayar cukai kategori ini perlu melaporkan pendapatan menggunakan borang B lah, iaitu individu yang menjalankan perniagaan. Untuk membantu pembayar cukai meningkatkan borang B, LHDNM telah menyediakan nota penerangan borang B yang boleh diakses di portal rasmi Lembaga Asenan Negeri di www.ac.gov.my ke borang ke muat turun borang. Selain pada itu, risalah berkaitan pendapatan perniagaan individu dan perniagaan digital juga boleh dirujuk melalui pautan seperti pertama, pendapatan perniagaan, yang kedua, perniagaan digital. Garis panduan berkaitan urus niaga perdagangan elektronik atau digital boleh diakses melalui pautan Guidelines on Taxation of Electronic Commerce Transaction. LHDNM juga ingin menasihatkan mana-mana pembayar cukai dan para pelabur yang terlibat dalam urus niaga mata wang digital ini agar menyimpan rekod, dokumen dan layan kerja yang berkaitan selama 7 tahun untuk tujuan pengauditan sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini. Jadi mana-mana pembayar cukai suka ingin yang lewat ataupun gagal mengukakan borang nyata dalam tempoh ditetapkan dan kurang lapor pendapatan, boleh dikenakan penalti di bawah Akta Cukai Pendapatan 1997. Jadi itulah para pelabur ataupun peniaga bolehlah merujuk, para pembayar cukai bolehlah merujuk kalau itu seperti yang mana saya sebutkan tadi lah. Alright. Okay, kita boleh ambil beberapa soalan. Boleh ke Cik Wan? Boleh. So ni ada yang tanya, let's say lah kalau dia nak laporkan ke tentang orang lari cukai ke, ataupun dia nak mungkin buat aduan tentang pegawai ke, ataupun nak mungkin dapat pendapat macam apa yang channel yang propernya di LHDN? Apa
apa dia punya step? Bagi individu yang ingin melaporkan aduan pelarian cukai, saya rasa ini dah bagus sebab kita sama-sama membantu negara lah untuk mengelakkan pelarian cukai. Jadi aduan boleh dikemukakan kepada bahagian sumber pelarian cukai. Ini para pendengar boleh merujuk kepada website Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kita ada yang saluran yang boleh disalurkan. So kalau let's say yang ada mungkin nak dapat pendapat let's say mungkin let's say mungkin dia nak check pegawai ni sah ke atau tak sah, macam mana pula? Cu pun sama juga ke? Macam mungkin kita kata dia kita pun sekarang dengan zaman-zaman digital, ada orang yang mungkin sekarang ni baru-baru ni ramai pula scammer nak menyamar sebagai pegawai LHDN. In fact saya sendiri pun terkena dan juga beberapa tim kami pun berkena, tapi kita macam pelik asal dia. Betul lah. Tapi alhamdulillah tak ada orang kena lagi, sebab saya tengok berita-berita pun ada yang dah kena malangnya kena juga dengan scammer. So apa dia proses-prosesnya yang para sahabat-sahabat kita di Majlis Labur ni perlu elakkan lah? Memang sekarang ni memang apa kita boleh kata scammer ni kalau kita tengok scammer ni berleluasa. Kalau kita tengok sampai pada hari ini pun ada seorang individu tu, kata silap saya, dia sudah kehilangan RM40,000 kerana didakwa mendapat panggilan daripada pegawai Lembaga Hasil Negeri untuk membayar cukai. Jadi di antara ciri-ciri scammer, biasanya mereka meminta supaya mangsa ataupun kita ni untuk membayar dalam jumlah yang tertentu dalam masa yang singkat. Jadi dia kata kalau tak diselesaikan, tak pindah duit dan sebagainya, dia akan bagi. Tapi dari segi kaedah kita, biasanya kita tidak membuat macam itu. Biasanya kita minta pembayar cukai untuk membuat bayaran mengikut pada sasaran yang telah ditetapkan, iaitu contohnya di dalam untuk boleh tengok dalam bayar hasil dan sebagainya. Jadi untuk mengesahkan lagi, tuan-tuan dan puan-puan boleh menelefon cawangan-cawangan lembaga hasil yang berkenaan untuk dapatkan pengesahan. Untuk makluman Cik Iskandar, saya pun ada juga menerima panggilan daripada pegawai cukai untuk mengesahkan sama ada pegawai berkenaan betul. Tapi memang saya kata ini adalah tidak betul. Jadi bolehlah menelefon Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ya, cara nak menelefon mungkin boleh tengok dalam kita punya website, cawangan-cawangan, nombor telefon cawangan-cawangan yang saya rasa itu je. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Wan. So ada yang tanya ni, dia kata dia seorang ejen rent yang jual rumah. So dia dapat komisen hasil jualan rumah. Perlu ke dia buka current account ataupun just masuk yang account saving dia yang dia ada sekarang ni? Ataupun untuk macam ni, apa yang proper way yang untuk declare dia ni? Seseorang yang dia menjalankan perniagaan sebagai ejen menjual rumah, dia mendapat komisen daripada perniagaan tersebut. Jadi sebenarnya dia tidak perlulah untuk buka current account, tapi dia boleh declare dia punya pendapatan daripada yang menerima komisen tersebut, dan boleh ditolak perbelanjaan yang berkaitan perniagaan tersebut. Jadi dengan kata lain, dia kena menyediakan penyata akaun, iaitu penyata akaun untung dan rugi,
Dan perlu seperti yang saya sebutkan sebelum ini, perlu menyimpan rekod termasuklah resip-resip dan sebagainya. Jadi dari segi syarat kita tidak menggalakkan, kita tak ada syarat untuk membuka akaun semasa. Jadi benda ini terpulanglah kepada seseorang pembayar cukai itu sama ada nak buka akaun dan semasa dan sebagainya. Jadi apa yang penting saya rasa kalau dia belum tak mahir, dia boleh mencari ejen cukai yang bertauliah untuk menyediakan akaun. Itu saja jawapan saya. Okay. Terima kasih. Saya harap menjawab soalan sahabat yang bertanya. So, soalan seterusnya sebelum ni kita ambil yang beberapa soalan lagi. So, dia kata di sini untuk cukai pendapatan, siapa yang perlu declare ataupun semua orang tanpa kira minima gaji atau hanya yang bergaji certain amount dalam sebulan? Mungkin dia gaji 2,000 ke ataupun 2,500 ke ataupun 3,000 ke atas. Macam mana dia punya siapa yang kena wajibnya kena submit dia orang punya cukai pendapatan. Okey. Ya, terima kasih Cik Iskandar. Bagi individu yang menjalankan ataupun mempunyai pendapatan penggajian, pendapatan gaji tahunan iaitu melebihi 34,000 setahun selepas tolak KWSP lah. Mereka perlu declare pendapatan tersebut dan dikenakan cukai. Manakala bagi individu yang menjalankan perniagaan pula perlu melaporkan pendapatan tak kira sama ada kecil, besar, rugi ataupun untunglah seperti saya sebutkan sebelum ini. Okay. Alright. Soalan yang seterusnya. Punya soalan. Okay, sekejap. Ini Syafiq dah jawab sebab ada yang tanya pasal boleh beli cash kena cukai. So ni memang Cik Puan pun dah jawab tadi. Pasal rumah pun yang ni ada, I think ni agak pelik sikit soalan dia. Dia kata saya nak tanya pasal beli rumah secara bayar rumah secara tunai ataupun bayar ikut percentage progress rumah siap. Boleh ke tak boleh? Tiada masalah, boleh. Tetapi seperti saya sebutkan sebelum ini, kalau seseorang itu telah melaporkan pendapatan dia kepada lembaga hasil dan kita dia boleh selagi kerana dia telah melaporkan pendapatan tersebut kepada lembaga hasil negeri dan juga pendapatan tersebut dikenakan cukai. Saya ingin juga sebutkan di sini Cik Iskandar bahawa ada juga pendapatan yang dikenakan cukai dan juga pendapatan yang tidak dikenakan cukai. Mungkin kita keliru, kadang ada juga pendapatan yang tak dikenakan cukai seperti pendapatan daripada pusaka ataupun pendapatan daripada maksudnya daripada kemenangan loteri. Jadi kalau macam saya sebutkan tadi, kalau misalnya kata dia adalah dia bukan seorang profesion, seorang yang membeli loteri, mana pendapatan dia itu adalah pendapatan dekat dengan cukai lah. Jadi kalau dia membeli rumah menggunakan duit gaji dan sebagainya, termasuklah duit yang tak dikenakan cukai seperti kemenangan loteri, itu tak ada masalah. Cuma yang apa kita perhatikan, pendapatan yang sepatutnya dikenakan cukai telah dilaporkan kepada lembaga hasil negeri. Jadi benda itu kalau okey di dalam kemampuan seseorang itu, saya rasa tak ada masalah. Tapi kalau pendapatan dia tak laporkan, kita dari segi lembaga hasil itu kita akan tengok balik dan juga kita akan membuat pelarasan semula lah jika benar seseorang itu tidak melaporkan pendapatan dia dengan tepat. Okay, alright, terima kasih. Let's say lah kalau ada orang ada soalan-soalan yang
yang macam-macam, different sebab saya percaya ramai-ramai sahabat-sahabat yang dah bertanya, ada yang setiap manusia, setiap sahabat-sahabat ni mungkin ada kes-kes berlainan. Kat sini dia perlu rujukkan kepada siapa? Kalau Cik Wan boleh suggest kat diorang. Mungkin diorang kata dia ada soalan-soalan sebab saya percaya ramai orang ada kes-kes, mungkin dia kata nak beli macam ni, kalau beli macam ni boleh ke tak? Kalau macam ni boleh ke tak? So banyak dia punya multiple, tapi tadi Cik Wan pun dah cerita secara secara general guideline. So kalau saya dia nak rujukkan lebih lanjut bagaimana? Saya ramai sahabat-sahabat yang dah bertanya. Saya ingin meninggalkan pesanan kepada semua, iaitu dalam menjawab soalan ni, saya juga ingin memberi pesanan, iaitu bila dari segi laporan pendapatan, pastikan anda lapor pendapatan, tak kiralah anda makan gaji ataupun menjalankan perniagaan dengan menggunakan e-filing dan bayar dari tempoh ditetapkan. Jadi bayaran cukai boleh dibuat menggunakan bayar hasil, lapor dan juga bayar cukai pendapatan anda di bawah mytax.ac.gov. Jadi dari segi saluran ni, pembayar cukai pun boleh menghubungi kita. Kita percayalah, dan juga LHDN, saya percayalah kadang-kadang para pemanggil tak dapat, kita tak jawab telefon kerana jumlah panggilan yang agak tinggi setiap hari, menyebabkan talian kita sentiasa sibuk dan sukar ditebusi. Walau bagaimanapun, LHDN mempunyai beberapa saluran lain untuk dihubungi, seperti hubungi hasil care line di 03 89 11 1000, atau hasil chat, atau maklum balas pelanggan di www.hasil.gov.my, ke hubungi kami maklum balas, dan juga ke maklum balas pelanggan sekiranya anda mempunyai pertanyaan, cadangan, penghargaan ataupun aduan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi maklum balaslah berbalik pada jawapan saya pada soalan yang Cik Iskandar tadi. Okey, terima kasih Cik Wan. Saya percaya ramai sahabat-sahabat yang mungkin masih lagi dalam grey area, so dia mungkin nak lebih tanya lebih lanjut sebab ramai-ramai mungkin kes dia berbeza-beza. So I think nak dapatkan kesah dia punya authentical macam nak valid kan bahawa dia boleh ke buat dan so on tu, mungkin dia boleh tanya lanjut. So that means ada Cik Wan dah share beberapa channel yang sahabat-sahabat boleh tanya pada mereka. So yang paling penting, saya percaya LHDN ni bukanlah orang yang kita boleh dia ada orang bersedia untuk menolong, saya percaya. Betul Cik Wan? So kalau benda teks ni memang jarang yang kita belajar masa sekolah ni. So macam benda yang kalau kita berniaga, kita kerja baru, kita terjebak dengan macam nak daftar kan, mungkin setengah mungkin baru kenal nak apply e-filing macam ni. So ni adalah inisiatif saya percaya LHDN nak reachkan kepada kita semualah di masyarakat Malaysia, insya-Allah. Alright, Cik Wan ada pesanan-pesanan kata-kata terakhir untuk sahabat-sahabat kita di Majalah Boh? Tapi sebelum itu Cik Iskandar, saya ingin buat tambahan bahawa tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti laman media sosial Lembaga Hasil Negeri, sama ada Facebook, Instagram ataupun Twitter, dan dalam masa yang sama kita boleh layari portal hasil resmi di www.hasil.gov.my. Jadi saya ingin ingin menekankan bahawa pesanan kepada semua bahawa bila kita membayar cukai selain daripada pendapatan kepada negara kita, ia juga memberi manfaat bagi pembayar cukai itu sendiri. Bila kita membayar cukai, ia memudahkan seseorang itu untuk membuat pinjaman bank sebagai contohnya, bagi membesarkan perniagaan mereka. Kerana sudah tentu pihak bank akan lebih yakin dengan perniagaan kita.
Begitu juga lebih senang untuk membuat pinjaman bank bagi pembelian rumah, kereta dan sebagainya. Seperti yang saya sebutkan tadi, tak usahlah, saya sebutkan di awal tadi, tak usahlah takut untuk berdaftar dengan lembaga hasil dan negeri. Walaupun kita hanya dapat bersiaran agak singkat, tapi saya berharap para pendengar Facebook Majalah Labu akan dapat mengubah persepsi terhadap mitos lembaga hasil negeri. Sebenarnya kita semua adalah wira negara dengan menyumbang bayaran cukai pendapatan kepada negara. Marilah kita bersama-sama membangun negara, walaupun kadang-kadang orang menyebut kita adalah sebagai seorang wira yang tidak didedahkan, tetapi sebenarnya kita adalah wira pada negara kita melalui pembayaran cukai pendapatan. Jadi saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ke atas sumbangan kita kepada negara Malaysia kita yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Alright. Terima kasih Cik Wan dan juga terima kasih pada Lembaga Hasil Negara Malaysia. So dia betul, saya pun suka yang tips yang Cik Wan share tadi. So kalau kita nak apply home loan ke ataupun especially kalau bisnes pun dia bank saya pasti dia akan check juga kita punya B ataupun BE form untuk sahkan kita ni declare dengan betul So dia extra precaution bank akan ambil untuk check whether kita declare atau tak. So it's okay, I mean mungkin kita ambil ni sebagai titik permulaan kita untuk kita ni lah declare segala pendapatan-pendapatan kita, dan insya-Allah moga-moga sama-sama berjaya di arena dalam masa depan kita, insya-Allah. Alright, itu sahaja daripada saya dan juga kami daripada Majalah Labu. Ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Wan daripada LHDN Malaysia dan juga pada sahabat-sahabat di Majalah Labu yang menonton bersama kami. Insya-Allah kita akan jemput mereka insya-Allah daripada sesi-sesi yang akan datang, insya-Allah. Dan juga dan daripada saya kata-kata terakhir dan juga mungkin ucapkan terima kasih menonton bersama, dan Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi di sesi yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.